الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما yang berhormat Ustaz Syafi'ullah, yang anda hormati semua jawatan kuasa surau, memuliakan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali lagi kita sama-sama merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan, kelapangan, kekuatan yang Allah Ta'ala pinjamkan dapat sama-sama kita pada malam ini hadir ke surau dan dapat kita menyempurnakan solat fardu maghrib secara berjamaah. Kemudian dapat pula kita luangkan sedikit masa untuk kita terus berada di surau ini dalam majlis ilmu, sementara kita menantikan masuknya waktu Isya, dengan harapan mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira sebagai amal saleh yang boleh kita jadikan bekalan untuk kita bawa bertemu Allah dan menjadi pemberat di atas timbangan mizan pada hari akhirat kelak, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan meneruskan tajuk atau perbincangan kuliah kita berkaitan dengan alam akhirat. Kita sudah pun sampai perbincangan kita di penghujung mahsyar itu sendiri. Dalam kuliah yang lepas kita telah membincangkan, melengkapkan perbincangan mengenai Yaumul Hisab wal Jaza, hari perbicaraan dan pembalasan yang cukup panjang dan banyak perkara yang berlaku pada hari tersebut, bermula daripada diedarkan buku amalan masing-masing, dibangkitkan para saksi, berlakunya soal jawab kita dengan Allah, terusnya berlakunya keadaan di mana hak-hak orang lain dipulangkan semula. Kemudian di akhir hari perbicaraan berlaku keadaan yang kita sebut sebagai amalan kita ditimbang ataupun mizan. Selesai amalan ditimbang, maka bagaimana keputusan di atas timbangan itu menjadi kayu ukur terbesar ke mana tempat yang bakal kita tuju. Dan kita dah sebut dahulu, bagi mereka yang berat sebelah timbangan kebaikannya, maka golongan tersebut adalah golongan syurga. Bagi mereka yang berat timbangan kejahatannya, masih berpeluang untuk masuk syurga kerana syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala masih ada.
Nanti kita akan bincang pertolongan Allah itu sampailah kepada saat-saat akhir, iaitu keadaan manusia ketika melintasi titian Sirat. Kalau tak salah saya, kita belum masuk tajuk ini, betul kan? Baik. Jadi walaupun yang mana timbangan kejahatannya berat, tetapi masih punya ruang untuk dapat rahmat Allah. Bagi mereka yang mempunyai timbangan sama berat, baik dan jahatnya, maka dalam dalil yang sahih juga mengisyaratkan golongan tersebut juga akhirnya menjadi ahli syurga, menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah, kasih sayang Allah pada hari akhir. Kemudian tuan-tuan, selepas ditimbang, kita semakin menghampiri syurga dan neraka. Di sana timbul perbezaan pandangan di kalangan ulama. Ada yang berpandangan sebelum sampai antara syurga dan neraka itu, kita akan menempuh satu lagi keadaan dipanggil Al-Haud. Dan ada ulama yang meletakkan Al-Haud ini berada selepas titian Sirat. Namun begitu, jumhur ataupun majoriti ulama berpandangan bahawa Al-Haud ini sebelum titian Sirat. Maka kita bincangkan dalam keadaan kita ambil pandangan yang Al-Haud sebelum titian Sirat. Sebab tu kita bincang tajuk Al-Haud dulu. Sebelum nak tengok Al-Haud ni, apa makna Al-Haud? Orang terjemah Telaga Al-Kausar. Itu terjemahan yang terlalu jauh daripada penggunaan perkataan Al-Haud. Sebab orang yang mengaji bahasa, dia tahu Al-Haud ini, perkataan Al-Haud datang dari perkataan Hadha, Yahudu Haudan. Hadha maknanya satu kawasan yang terkepung. Dia tidak merujuk kepada telaga. Telaga itu terlalu kecil. Haud ada satu kawasan yang terkepung, maknanya air, tasik. Kita boleh kata tasik, malah nak kata laut pun tak salah. Sebab nanti kita tengok yang kata Al-Haud ini luas, terlalu luas. Dan Al-Haud ini dalam beberapa isyarat dalam hadis yang sahih adalah Al-Kausar. Al-Kausar yang dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Menurut Imam At-Tirmizi, hadis ini hasan gharib. Menurut Imam As-Suyuti, hadis ini tarafnya sahih, iaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli nabiyyin haudan wa annahum yatabahawna ayyuhum aktsara waridatan wa inni arju an akuna aktsara waridah." Kata Nabi SAW, setiap Nabi dia punya kolam masing-masing, dan mereka berbangga dengan umat siapa yang lebih ramai dapat minum daripada kolam tersebut. Maka aku amat berharap agar umatku lah yang paling ramai dapat minum daripada kolam tersebut. Kalau kita ambil, walaupun hadis ini boleh dihuraikan dalam beberapa pengertian, antaranya boleh dihuraikan dalam arti kata dalam syurga. Boleh dihuraikan hadis ni dalam syurga pun boleh dihuraikan sedemikian. Tapi kalau kita ambil makna luar syurga, maka seolah-olah luar syurga itu Nabi, setiap Nabi itu ada diperuntukkan kolam masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Yang kita nak fokuskan bukan kolam pada Nabi yang lain, tapi untuk kita, yang dikhususkan untuk kita, iaitulah Al-Kausar. Baik. Kita dah sebut tadi, lokasi kolam Al-Kausar ini sebelum titian Sirat, iaitu pandangan majoritinya. Walaupun di sana ada ulama yang berpandangan kolam Al-Haud ini terletak selepas titian Sirat. Nanti kita tengok kenapa ulama berpandangan sebelum titian Sirat. Kerana nanti kita akan lihat di kalangan kita ini ada yang tidak dibenarkan untuk minum daripada kolam Al-Kausar. Sedangkan yang melepasi titian Sirat itu ada tapisan terakhir yang betul-betul layak masuk syurga. Jadi ulama dia berijtihad, kalaulah
melepasi titian sirat tetapi tak boleh minum. Ini satu muskilah yang timbul, satu permasalahan, persoalan yang timbul. Adakah mereka tak betul-betul layak untuk masuk syurga? Jadi al-haud menurut pandangan mereka sebelum titian sirat. Dan kita akan jumpa perkataan al-Kautsar ini di dua tempat. Pertama di luar syurga, yang kedua dalam syurga. Dan dalam hadis dia guna istilah berbeza. Dalam syurga digunakan istilah nahar, sungai. Dan luar syurga digunakan istilah haud, kolam. Di sana ada huraian yang menarik daripada para ulama yang cuba mengumpul hadis berkaitan dengan Al-Kautsar ini. Ada di kalangan para ulama berpandangan Al-Kautsar luar syurga itu asalnya daripada dalam syurga, mengalir keluar dan terkumpul di luar syurga. Cuma bezanya Al-Kautsar dalam syurga semua diminum. Al-Kautsar dalam syurga itu semua orang yang masuk syurga boleh minum. Tetapi Al-Kautsar yang duduk luar syurga, dalam terkepung di satu tempat itu, dalam kolam atau tasik yang luas, hanya dikhususkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu perbincangan para ulama. Baik, kita nak tengok dalil-dalil berkaitan dengan kolam ini. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Nabi bersabda, haudi masiratu syahrin wa zawayahu sawa, ma'uhu abyadu minal laban wa rihuhu abyadu minal misk wa kizanuhu kanujumis sama, man yashrabu minha fala yadma'u abada. Nabi kata kolamku, saya terjemahkan kolamku, ada orang terjemah telagaku. Kalau boleh kita guna perkataan yang nampak luaslah. Kolamku sejauh sebulan perjalanan, panjang dan lebarnya. Panjangnya sebulan perjalanan, lebarnya juga sebulan perjalanan. Maknanya kalau kita nak ambil perkataan yang paling sesuai, asalnya kolam pun tak sesuai. Kolam ni masih lagi nampak kecil. Nak kata laut pun tak ada masalah, sebab orang guna untuk tasik yang terlalu besar, orang guna perkataan laut. Macam Al-Bahrul Mayyit, Dead Sea tu, laut mati. Padahal dia bukan laut, dia satu tasik yang besar, terkepung. Tapi oleh kerana terlalu luas, orang guna perkataan laut. Tak ada masalah, itu istilah perkataan bahasa Melayu sahaja. Jadi panjang dan lebarnya sebulan perjalanan, kita tak dapat nak ukur bagaimana, tetapi perkataan sebulan perjalanan itu ada satu isyarat kepada betapa luasnya kolam. Baik. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Kita tak dapat nak gambar bagaimana, tetapi Nabi nak mendekatkan gambaran itu. Perkara akhirat, perkara ghaib. Kalau Nabi tak cuba buat perbandingan, maka agak lebih jauh untuk kita nak membayangkan. Membayangkan perkara ini tak salah. Dan memang antara tujuan bila diceritakan tentang akhirat, kalau kita tengok dalam Al-Quran, tujuannya seolah-olah Allah Ta'ala nak bagi satu bayangan, gambaran di akhirat. Kalau kita baca tergambar visual-visual yang kalau cerita tentang neraka, nampak api dan benda tu tak salah. Memang tak salah. Sebab itu ada satu hadis Nabi kata, kalau kamu nak lihat suasana kiamat itu secara seolah-olah kamu lihat oleh mata, maka baca 3 surah. Surah Takwir, surah Infitar dan surah Insyiqaq. Yang ni ada riwayat. Kalau kamu nak lihat suasana hari kiamat, kehancuran itu seolah-olah kamu lihat dengan mata kamu, baca surah Idza Syamsu Kuwirat. Nabi guna istilah Idza Sama'u Fatarat. Satu lagi apa, Insyaqqat tu, Insyiqaq. 3 surah ini bila kita baca secara teratur dengan penghayatan, seolah-olah Allah nak bagi satu gambaran perkara yang gaib akan datang. Sama juga pada hari akhirat, Allah nak mendekatkan gambaran, dipanggil takribul dizhn, nak mendekatkan gambaran. Allah buat perbandingan, Nabi buat perbandingan, air Al-Kautsar ini lebih putih daripada susu.
Susu tu kita nampak putih, menarik dah. Air ni lebih menarik dari itu. Warihuhu atyabu minal misk. Sekali lagi Nabi buat perbandingan wanginya, baunya itu lebih wangi daripada kasturi. Diberikan kasturi kerana kita dah sebut dahulu, dalam banyak riwayat dibuat perbandingan dengan kasturi. Sebab kasturi ini satu minyak wangi yang memang susah kita nak kata orang yang tak suka bau kasturi. Kasturi yang original, bau dia lembut, malah ada fadilat khasiatnya. Kita bau pun dia tak menyucuk ke otak. Ini kasturi yang tulen, wangi. Kita pakai 2-3 hari tak hilang bau kasturi ini. Nabi nak bagi perbandingan, bau air kolam Al-Kausar ini lebih wangi daripada kasturi itu. Pun kita tak boleh nak bayang. Kita setakat kasturi je kita boleh, lepas tu dah tak apalah. Paling tidak bau kasturi wangi itu dapat mendekatkan gambaran bau Al-Kausar. Wa qidamuhu kanujumis sama, bekas minum. Ini nak bayangkan cantiknya pula. Bekas minum yang ada di sekitar kolam Al-Kausar ini seperti bintang di langit. Kata para ulama hadis, ada dua maksud. Kenapa Nabi kata seperti bintang di langit? Pertama, menunjukkan kasrah, banyaknya bekas minum. Kan bintang banyak dekat langit. Yang kedua, indahnya, berkelipan, bergemerlapan. Jadi indah. Bekas minum tu indah. Ni bukan cerita syurga tak, luar syurga. Sebab tu untung sangat siapa yang dapat minum daripada kolam itu, dan rugilah kita dalam keadaan kesengsaraan di akhirat itu. Dalam keadaan teramat dahaga, berpeluang sampai ke Al-Kausar ini tapi tak boleh minum. Nabi kata, man yashrabu minha fala yadma'u abada. Siapa yang berpeluang minum daripada kolam ini, dia tidak akan lagi dahaga selama-lamanya. Kenapa Nabi kata begitu? Sebab kita di mahsyar memang dahaga, lapar dan dahaga di mahsyar ini. Jadi tuan-tuan bayangkan, dalam keadaan dahaga itu tiba-tiba nampak sumber air. Bila nampak sumber itu pun dah gembira, kemudian dapat minum pula, satu perkara yang cukup nikmat di padang mahsyar itu, sebelum nak masuk syurga. Dan siapa yang dapat minum, perjalanan selepas itu tidak ada lagi dahaga pada dirinya. Sehingga kan ada huraian yang kita wallahu a'lam nampak agak berlebihan, kita tawakuf, Allah lebih tahu. Sehingga kan ada yang menghuraikan, maksud tidak lagi dahaga selama-lamanya. Andai kata orang tersebut dia dapat minum kolam Al-Kausar, tapi dia ada dosa yang tidak terampun, dia masuk dalam neraka, atau dalam neraka tu pun dia tidak dapat. Wallahu ta'ala a'lam. Cuma hadis ni mengisyaratkan orang yang boleh minum tidak akan lagi dahaga selama-lamanya. Baik. Dalil yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, inna haudi ab'ad min ailah min adad, lahu ashaddu bayadan min al-kalb wa ahla min al-asali bin laban, wa la'aniyatuhu akthar min adadin nujum, wa inni la asuddu an-nas anhu kama yasuddu ar-rajulu ibilan nas an hawdi. Qalu ya Rasulullah ata'rifuna yawma idzin? Qala na'am, lakum sayma laysat li ahadin minal umam tariduna alayya ghurran muhajjalina min atharil wudu. Apa maknanya? Nabi kata kolamku ini lebih jauh daripada Ailah ke Adan. Adan ni satu tempat utara Jordan. Adan, tempat utara Jordan, satu tempat di Jordan. Ailah pula di Saudi. Nabi nak bagi satu gambaran mudah, sebab masyarakat Arab dia biasa travel. Arab dia biasa travel ke selatan atau ke utara, ke Yaman ataupun ke Syam. Nabi kalau nak bagi perbandingan luas, biasanya Nabi bagi perbandingan sama ada ke selatan ataupun ke utara. Sebab masyarakat Arab dia boleh nampak betapa luas itu. Kalau Nabi kata daripada tu ke Malaysia, dia tak nampak macam mana tu, kat mana. Jadi apa yang Nabi sebut itu pengalaman.
masyarakat Arab ada ilmu itu. Dia boleh sedikit sebanyak tergambar. Nabi kata lebih jauh, sebagaimana kamu travel daripada Ailah ke Adan dah rasa jauh, kolam itu ini lebih jauh daripada itu, lebih kurang, dan lebih putih daripada saji airnya. Tadi susu misal, lebih manis daripada madu campur susu. Ini rasanya, madu campur susu, air ini lebih manis daripada itu. Dan bekas minumnya lebih banyak daripada bintang di langit. Dan yang ini penting, Nabi kata, wa inni la asuddun nas anhu kama yasuddur rajulu ibilan nas an haudi. Aku akan jaga kolam Al-Kautsar ini seperti mana penjaga unta dia jaga satu tempat minum agar unta orang lain tak minum daripada tempat. Orang Arab bila dia jalan travel bawa unta-unta dia, nampak tempat ada air, dia akan pastikan unta dia minum, hak orang lain nanti dulu. Selesai unta dia, baru dia bagi unta orang lain minum. Siapa jumpa dulu, dia dulu. Jadi Nabi kata, aku akan jaga Al-Kautsar ini seperti mana penjaga unta dia jaga satu tempat minum agar unta orang lain tak minum daripada tempat itu. Makna Nabi nak pastikan yang betul-betul layak minum adalah umat Muhammad yang layak. Tak semua umat Muhammad ni layak minum. Ada ciri-cirinya. Bila Nabi sebut begitu, timbul kebimbangan pada diri para sahabat. Kita tengok para sahabat ni, walaupun mereka ni sahabat, tak terbanding dengan kita pun, tak terbanding dengan tabi'in pun. Walaupun sebaik-baik tabi'in siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni Nabi sebut khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Sebaik-baik tabi'in pun tak dapat nak dibandingkan dengan sahabat. Ada seorang datang jumpa Abdullah bin Mubarak. Dia kata, wahai Abdullah, orang ni dia nak memperleceh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan juga seorang sahabat. Dia kata, wahai Abdullah, wahai Imam, siapakah yang lebih baik? Adakah Muawiyah bin Abi Sufyan atau Umar bin Abdul Aziz? Dia cuba nak buat perbandingan. Satu sahabat, satu lagi bukan sahabat, satu lagi tabi'in. Dia nak cuba nak buat perbandingan. Abdullah bin Mubarak kata, wahai fulan, sesungguhnya debu yang lekat pada hidung Muawiyah itu lebih mulia daripada batang tubuh Umar Abdul Aziz. Kerana debu itu ketika Muawiyah bersama dengan Rasulullah dalam medan peperangan, yang itu takkan sama dengan orang yang datang selepasnya. Jangan buat perbandingan macam tu. Mulianya para sahabat. Walaupun begitu, bila Nabi sebut tentang perkara-perkara neraka, perkara-perkara yang satu ancaman di akhirat, para sahabat itu timbul kebimbangan. Termasuklah yang ni, bila Nabi kata aku akan jaga semua-semua kolam Al-Kautsar ni, hanya orang yang umatku yang layak minum, maka ketika tu sahabat timbul kebimbangan. Sahabat bertanya, ata'rifuna yauma idzin ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, hari itu kamu masih kenal kami kah, wahai Rasulullah? Takut-takut pipi Nabi tak kenal. Untuk mengaku umat Muhammad, sampai ke situ Nabi tak rasa siapa ni. Dia bimbang begitu. Maka kata Nabi SAW, ya, nah, lakum saima, pada kamu ni ada tanda yang tidak ada tanda tersebut pada umat-umat yang lain, iaitu tariduna alayya, waktu tu kamu akan datang jumpa aku dalam keadaan ghurran muhajjalin, dalam keadaan anggota wuduk kamu tu bercahaya. Anggota wuduk tu bercahaya, kesan wuduk tersebut. Jadi ini antara tanda identiti umat Muhammad SAW. Kita berwuduk dan wuduk itu bercahaya. Tuan-tuan, kebiasaan wuduk ni orang yang solat, syarat sah solat tu mesti wuduk. Maka orang yang solat dia akan berwuduk. Orang yang tak solat tu timbul satu persoalan, dia akan berwuduk ke tidak. Peliklah kalau dia tak semayang tapi dijadikan amalan biasanya wuduk. Itu benda pelik. Biasanya orang yang sembahyang pun dia tak jadikan wuduk tu amalannya. Betul tak? Kita wuduk ni takkan nak solat. Itu saya kata, cuba biasakan kita masuk bilik air tu
sebelum keluar kita berwuduk. Kita boleh mandi setengah jam, wuduk 2 minit dah tak mampu lah. Cerita ibadah ni dia berat pada nafsu itu. Tapi mandi ni dia seronok, membazirkan air tu memang seronok. Dia tak rasa dosa, tak rasa apa. Tapi bila tiba nak wuduk, dia nanti dululah waktu solat tambah lagi. Maka itu satu perkara yang perlu kita ubah. Biasakan berwuduk, walaupun keluar bila ayat tu batal dah wuduk. Itu lain cerita. Kita nak biasakan berwuduk sebab tak rugi pun wuduk tersebut. Belum lagi kita nak tengok kisah Bilal bin Rabah yang Nabi dengar khasfah Bilal. Khasfah teretan kasut Bilal tu. Nabi tanya kepada Bilal masih hidup ketika itu. Nak cerita dah ada bayangan Bilal tu dalam surga. Bilal kata dia tak ada apa-apa. Dia berwuduk, kemudian lepas wuduk dia solat sunat wuduk. Baik. Jadi kena jagalah tanda ini. Kalau tidak, takut kita datang jumpa Nabi dalam keadaan tidak ada tanda umat Muhammad, maka kita terlepas daripada dapat minum kolam Al-Kautsar tersebut. Baik. Ada juga golongan yang tak dapat minum. Dah sampai dah kat situ, tetapi dihalang. Berpandukan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, ana kharaqukum alal haud wa la yarfa'unna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu ilayhim liunawilahum uqtuliju duni fa aqulu ay rabbi ashabi fa yuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Nabi kata, aku orang pertama sampai ke kolam. Nabi orang pertama sampai ke Al-Kautsar, dan Nabi nak jaga supaya orang lain tak boleh minum, hanya umatnya sahaja. Wala yarfa'una ilayya rijalun minkum, dan ada di kalangan kamu yang hampir sampai pada aku. Mana dah dekat dah sampai pada aku, tiba-tiba bila aku cuba nak capai tangan mereka, mereka disentak daripada belakang, ditarik daripada belakang. Makna mereka dihalang, tak dapat untuk menghampiri kolam Al-Kautsar. Maka ketika tu Nabi berkata, ay Rabbi, wahai Tuhanku, ashabi, sahabatku. Dalam riwayat lain, usaihabi. Nabi kata, sahabatku. Sahabat di sini tidak merujuk kepada sahabat Nabi itu sahaja, dah nak cerita betapa Nabi sayang umatnya, maka semuanya seperti sahabat Nabi SAW. Sahabat itu perkataan menunjukkan kasih sayang dan akrab. Nabi kata mereka sahabatku ya Allah. Maka ketika itu dikatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan selepas kewafatan kamu. Ya, mereka ni umat kamu, tetapi lepas kamu wafat, mereka telah melakukan perkara-perkara kesesatan, makin jauh daripada ajaranmu. Maka mereka pada hari akhirat tidak dibenarkan untuk minum daripada kolam Al-Kautsar. Baik, itu cerita tentang kolam Al-Kautsar. Mudah-mudahan kita salah seorang yang diberi peluang untuk menikmati keindahan, kelazatan daripada kolam Al-Kautsar. Lepas kolam Al-Kautsar, yang dapat minumlah, yang tak dapat tu tak dapatlah. Yang mana tak dapat minum, lagi kuatlah satu petunjuk ke mana tempat yang bakal dia tuju. Baik. Kemudian semua manusia, jin yang taklif mukallaf itu, mereka akan berkumpul di pinggir neraka. Ini dah sampai saat-saat akhir dah, tuan-tuan. Ini ada hadis sahih yang menceritakan tentang perkara ini, riwayat Imam Muslim. Semuanya akan berkumpul, tak masuk neraka lagi ni. Maka ketika itu kedengaran satu seruan mengatakan, litattabi' kullu ummatin ma kanat ta'bud. Dengar satu arahan, baik, sekarang ni setiap daripada kamu berkumpul mengikut Tuhan yang dia sembah. Sampai arahan sebelah neraka. Maka ketika tu yang sembah matahari, maka duduk satu kumpulan. Yang sembah selain daripada Fir'aun, duduk satu kumpulan. Yang sembah Allah, duduk satu kumpulan. Masing-masing akan duduk mengikut kumpulan masing-masing, mengikut Tuhan yang dia sembah.
fala yabqa ahadun kana ya'budu ghairallah minal asnam wal ansab illa yatasaqatuna fillah. Kemudian bila dah masing-masing duduk dalam kumpulan masing-masing yang mana sembah selain daripada Allah, terlebih dahulu akan dilempar masuk ke dalam. Mereka ni tak diberi peluang untuk melintasi titian sirat. Tak diberi peluang. Mereka terlebih dahulu dihumban masuk ke dalam neraka. Fir'aun yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah. Fir'aun dia akan mengepalai golongan yang menjadikan dia sebagai Tuhan untuk masuk. Fa'awradahumun nar. Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka. Baik. Jadi yang tinggal di atas tu yang sembah Allah. Yang sembah Allah ni pun banyak pula. Termasuklah Yahudi, termasuklah Kristian. Mereka ni pun sembah Allah, tetapi pada masa yang sama mensyirikkan Allah. Di kalangan umat Islam yang betul-betul mentauhidkan Allah, dia ada pula golongan munafik dan sebagainya, tapi mereka ni stay di pinggir itu. Ini semua tuan-tuan ada hadis yang merujuk perkara sedemikian. Kemudian dipanggil golongan Yahudi. Golongan Yahudi diseru. Lalu ditanya kepada mereka, ma kuntum ta'budun? Dulu kamu di dunia kamu sembah siapa? Oh, Yahudi asalnya mereka adalah Ahlul Kitab. Ahlul Kitab, mereka punya nabi. Mereka sembah Allah. Tetapi mereka, orang Yahudi ni, dia kuat amalan khurafat. Kalau tuan-tuan sampai ke Palestin, tuan-tuan pergi ke masjid Nabi Daud alaihi salam. Di masjid Nabi Daud tu saja ada 3 tangkal yang dipelekat di pintu masuk. Tangkal tu cantik, dibuat daripada kayu. Dalam tu ada cermin sikit, nampak ada kertas dibubuh dalam tu. Menurut orang Arab, itu tangkal yang dia letak sebab kononnya nak menghalang orang Islam yang masuk sekiranya nak buat jahat dalam tu. Masuk nak merampas atau nak buat jahat, jadi tangkal ni dia akan halang orang. On the way daripada Hebron nak pergi Tel Aviv, kita akan lalu satu lebuh raya. Lebuh raya biasa, rasanya tak ada tol kot lebuh raya tu, lebuh raya. Kemudian di tengah naik lebuh raya tu, sampai tengah-tengah dia jadi terbuka. Kemudian cantum balik. Lebuh raya biasa, tengah lebuh raya tu sebelah kanan kita akan jumpa kawasan Umwan, kawasan Ta'un, sahabat, berapa ribu sahabat yang meninggal dunia dikebumikan di Umwan tersebut, yang sebut Ta'un Umwan. Kita akan jumpa lebuh raya tu dia akan jadi begini. Kemudian bercantum balik. Tengah-tengah tu ada satu makam kubur. Lepas kubur tu dia letak jentolak dan beberapa kenderaan yang rosak. Jadi yang orang Arab ni bagi tahu, dia kata yang tengah-tengah tu kubur orang Islam. Dia bagi tahu nama Syekh Ali yang tidak dapat dirobohkan untuk pembinaan lebuh raya. Hak link roboh sampai ke situ dia gagal saja, jentolak apa semua rosak. Dia letak jentolak rosak tu sekali kat situ, lah kali dia buka laluan, jadi satu khurafat pula kat situ. Dalam keadaan dia, kita kata tentang Islam, dia nampak benda pelik sikit, dia terus mengangkat benda tersebut, jadikan dia satu perkara yang mulia. Tak apa, itu cerita kemudian. Tapi maknanya dipanggil orang Yahudi, lalu Allah tanya kepada mereka, ma kuntum ta'budun? Dulu kamu di dunia kamu sembah siapa? Mereka sembah Allah. Pada masa yang sama mereka mensyirikkan. Mereka kata, kunna na'budu Uzair ibn Allah. Kamu dulu di dunia kamu sembah Uzair, anak Allah. Allah di samping Allah Ta'ala, mereka jadikan Allah tu pula punya anak, iaitu Uzair. Kenapa begitu? Sebab berlaku Uzair ni perkara yang luar biasa pada Uzair. Tidur selama 100 tahun Uzair ni. Dalam Quran ada surah Ali Imran kalau tak salah, cerita tentang Uzair ini. Uzair menurut pandangan jumhur bukan nabi, tetapi dia seorang rajulun salih, sebagaimana Luqman Al-Hakim, sebagaimana Zulkarnain. Di sana khilaf di kalangan para ulama. Orang Yahudi melihatkan kelebihan itu, angkat terus jadi anak
Allah dan mereka sembah Uzair anak Allah sebagai wasilah mereka dengan Allah. Maka ketika itu dikatakan kepada mereka, kadzabtum mattakhadallahu min sahibatin wala walad. Kamu pembohong. Allah tak pernah ada teman dan tak pernah ada anak. Macam mana kamu kata Uzair itu anak Allah? Kemudian dikatakan kepada mereka, famadza tabrun? Baik, sekarang apa yang kamu nak? Ni duduk di pinggir neraka. Mereka pun dalam keadaan begitu nampak tak selamat dah daripada neraka ni. Mereka berkata, atasna ya Rabbana fasqina. Wahai Tuhan kami amat dahaga pada hari ini. Ini dalil menunjukkan pada hari akhirat ini dahaga. Itu siapa dapat minum dalam atas terlepas. Atasna ya Rabbana fasqina. Kami amat dahaga pada hari ini, tolonglah bagi kami minum. Lalu fayusharu ilaihim. Lalu malaikat pun tunjuk dalam neraka, sana ada minuman kamu. Ala taridun, kamu tak mau masukkan ke sana? Nak minum ada? No, dekat bawah. Lalu mereka pun fayusharuna ilan nar ka'annaha sarabun yahtimu ba'daha ba'da. Lalu mereka pun dibawa secara berkumpulan untuk masuk, dilempar masuk ke dalam neraka. Baik, yang tinggal adalah orang Nasara dan Ahli Tauhid. Kemudian diseru kepada Nasara. Ini hadis sahih tuan-tuan ya. Diseru pada orang Kristian, ma kuntum ta'budun, kamu dulu sembah siapa? Maka jawab orang Nasara, kunna na'budul Masih Allah, kami sembah Al-Masih anak Allah. Maka ketika itu Nabi Isa lah diangkat sebagai anak Allah. Maka dikatakan kepada mereka, kadzabtum, kamu pembohong. Mattakhadallahu min sahibatin wala walad. Allah tak pernah ada teman, tak pernah ada anak. Macam mana kamu kata Isa itu anak Allah? Kemudian ditanya pada mereka, ma tabrun, apa yang kamu nak sekarang? Mereka melihat kebinasaan itu, tak tahu nak buat macam mana dah. Ketika tu ditanya pada mereka, baik, apa yang kamu nak sekarang ni? Mereka kata ayat yang sama seperti orang Yahudi, atasna ya Rabbana fasqina. Kami dahaga hari ini, tolong bagi kami minum. Maka jawapannya sama juga, malaikat tunjuk, air tu ada di neraka, ana taridu, ada minuman kamu di sana, kamu tak mau masukkan ke sana. Lalu mereka dibawa berkumpulan-kumpulan sehingga berguguran jatuh ke dalam neraka. Baik, sekarang yang tinggal di pinggir itu siapa? Hanyalah Ahli Tauhid yang mengesakan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Tetapi golongan ni pun macam-macam. Ada yang fasiknya, ada yang muttaqinnya, yang bertakwanya, ada yang munafiknya. Yang tinggal hanya Ahli Tauhid ni yang kita kata, ni belum lagi cerita sirat. Ni yang kata yang diberi peluang melintasi sirat itu hanyalah Ahli Tauhid. Yang lain tidak berpeluang untuk melintasi titian sirat. Baik, setelah itu tuan-tuan, diseru kepada mereka untuk sujud pada Allah. Sujud. Maka ketika sujud ini dibezakan pula siapa yang benar-benar beriman pada Allah, siapa yang hipokrit dalam keimanan. Zahir tunjuk kata iman, tetapi hati dia suka kepada kekufuran. Maka ketika itu diriwayatkan dalam hadis ini, apabila mereka nak sujud pada Allah, orang beriman dia boleh sujud, orang munafik kerah belakangnya. Dia jadi tulang belakang dia kerah, tak boleh nak bengkok, sehingga mana mereka cuba sujud, tersembah ke depan. Orang yang beriman boleh sujud. Siapa yang sujud pada Allah di dunia dengan keadaan ikhlas dia sembah Allah, tak ada masalah waktu tu. Waktu tu sampai masa dia akan sembah Allah Ta'ala. Tapi golongan munafik jadi keras belakang dia, cuba ni nak tunjuk kata dia pun beriman, tapi Allah tunjuk waktu tu tersembam dia, cuba lagi tersembam lagi. Diharamkan sujud kepada mereka pada waktu itu, sebagaimana mereka mengharamkan diri mereka di dunia untuk sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudiannya disebut dalam hadis, summa yudrabul jisr. Kemudiannya barulah dibentangkan jambatan
yang merentasi neraka itu. Summa yudrabul jisru ala jahannam. Kemudian dibentangkan jambatan atas neraka. Makna jisir ni kemudian, bawa mai kemudian. Semua dah, yang baki ni saja yang akan merentasi neraka. Nak merentasi neraka tak ada ruang, melainkan dia kena lintas sirat ni. Dalam hadis disebut jisir, jambatan. Wa taqullu syafa'ah, ketika tu Allah limpahkan syafaatnya. Sebab tuan-tuan, kita akan tengok bagaimana dahsyatnya titian sirat ni. Kita tak mampu lintas dengan kemahiran kita. Orang yang paling hebat, gimnastik, akrobatik, kapal semua, tak boleh lintas ni. Tak boleh lintas. Sebab itu Nabi sebut wa tahullu syafa'ah, ketika tu Allah akan limpahkan syafaatnya. Dan manusia bila dia nampak jisir ini dibentangkan, terkeluar daripada mulut mereka, Allahumma sallim sallim. Tengok jambatan tu yang terkeluar daripada mulut mereka, Allahumma sallim sallim. Apa maknanya? Ya Allah, selamatkan. Ya Allah, selamatkan. Kenapa mereka ucap begitu, tuan-tuan? Melihatkan betapa dahsyatnya titian sirat. Beberapa golongan yang sesat, mereka mengatakan titian sirat ini bukan hakiki, tetapi kiasan, kesukaran untuk sampai ke syurga. Tetapi jumhur para ulama dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sirat adalah hakiki, memang betul, kerana dinyatakan secara jelas dalam hadis yang sahih. Tuan-tuan, Allahumma sallim karim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Mereka bila lihat dahsyatnya titian sirat, itulah yang terkeluar daripada mulut mereka. Mak tak mampu dah. Kalau tidak dengan pertolongan Allah, tak mampu nak lintas titian sirat. Kita boleh amal doa tu. Boleh amal doa tu di rumah. Saya dalam sebuah surau, saya pergi, ada seorang imam, dia baca doa tu, saya teringat dengan hadis ini. Dia baca doa Allahumma sallim karim. Boleh try dalam keadaan yang kritikal. Jumpa polis trafik, tak bawa lesen, cuba try. Kalau tak jadi, maknanya memang Allah dah tentukan itu bukan untuk cara yang demikian. Baik, kenapa begitu? Kemudian barulah sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal jisir. Wahai Rasulullah, yang kamu kata jambatan tu apa? Baru Nabi ceritakan. Yang kata jambatan itu dahdun muzillah. Pertama, titian yang amat licin. Kemudian fihi khatati wa kalali wa his. Dahlah licin ni kita pun batang balak pun main dengan licin, tak lepas kita. Ini dah kecil ni. Dalam riwayat yang lain, seperti lebih halus daripada tajam mata pedang itu. Sirat ni macam mana nak lintas, tuan-tuan kan? Licin pula. Tak cukup dengan tu, ada pula cangkuk duri sepanjang nak lintas tu. Makna kita kalau cukup dengan halus licin tu dah cukup dah. Tu pun belum tentu lepas. Ini pula ada khatatif, kalalib, cangkuk yang ada keliling ini, supaya orang yang terkena cangkuk ni dia akan jatuh dalam jatuh. Sebab itulah tuan-tuan, jisir ini adalah tapisan yang terbesar dan terakhir. Orang yang betul-betul layak masuk dalam syurga. Baik. Kemudian Nabi berkata, fayamurul mu'minuna qatarfil ain. Nabi pun bagi sifat bagaimana orang beriman melintasi titian sirat. Yang pertama, ada yang melintas seperti sekilas anak mata bergerak. Tarfil ain. Sekilas anak mata bergerak. Maknanya kita baru nak perhati sampai dah. Bila syekh ni sampai mana? Tadi duduk dengan kita, sekilas anak mata baru nak bergerak sampai dah. Ini kira laju semua. Kira kelajuan cahaya barangkali. Laju. Semua dengan izin Allah, syafaat Allah. Tanpa syafaat Allah tak mampu. Adalah level-level manusia ketika yang sampai awal, pastinya tempatnya lebih istimewa dalam syurga. Yang kedua, kalbarqi. Yang kedua seperti kilat. Yang pertama tu melebihi kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya ni berapa kelajuan cahaya? Yang kedua seperti kilat. Kilat ni kelajuan cahaya 300,000 km
per saat. Kelajuan cahaya itu 300,000 kilometer per saat. Terlalu laju. Kita selalu sebut yang matahari lebih kurang 149 juta kilometer itu cahaya sampai dalam lingkungan 8 minit. Kalau lebih kurang begitulah, lebih atau kurang ya. Nak cerita lajunya, yang pertama lagi laju, yang kedua seperti kilat, yang ketiga seperti reh angin yang bertiup kuat. Angin tiup tu laju tuan-tuan ya. Yang keempat seterusnya kapair, seperti burung terbang. Burung terbang pun laju, dia tak ada halangan apa, dia terus laju. Dia makin lama makin perlahan. Kemudian ka'ajawidil khail, seperti kuda-kuda pantas, kuda yang laju dan pantas, laju. Kemudian warrika, ada yang seperti kuda tunggangan. Kuda tunggangan ni perlahan sikit. Nabi stop di sini, maknanya berterusan begitu, makin lama makin perlahan. Kemudian Nabi sebut fanajin muslim, ada yang selamat, maknanya selamat, dia sampai sana tak ada apa-apa, selamat. Wa maqdushun mursal, ada yang tercakar, kena duri, kena apa, tapi sampai juga dia dalam keadaan lemah. Makna syafaat Allah. Ini tapisan terakhir ni. Sebab tu kita kata, bila ada orang kata ada orang dah masuk syurga, tiba-tiba dipanggil keluar, ada benda tak beres, tiba-tiba kena masuk neraka, satu persoalan timbul. Dia macam skip beberapa tapisan dan satu perkara yang tak dapat diterima bila kita melidiki hadis-hadis yang sama. Baik, ada yang kena cakar lemah sampai, tapi yang kita bimbang wa makdusun fi nari jahannam, dan ada yang jatuh ke dalam neraka. Yang jatuh ke dalam neraka itu, mereka akan berada dalam neraka tersebut dalam tempoh yang Allah Ta'ala kehendaki. Sebelum dikeluarkan, nanti cerita dalam neraka, kita cerita pula ahli neraka ni ada dua golongan, yang kekal dan yang tidak kekal. Allah Ta'ala bila nak keluarkan yang tidak kekal, dia ada tanda-tanda pada ahli neraka itu. Malaikat akan cari ikut tanda itu untuk diberikan syafaat Allah, lalu dikeluarkan. Yang tak ada tanda tu, yang kita bimbang. Baik. Jadi tuan-tuan, kita berhenti cerita kita setakat ini dulu, sampai ke titian sirat. Makna titian sirat ni tapisan yang terakhir bagi orang yang betul-betul layak masuk dalam syurga Allah. Namun begitu, walaupun sukar titian sirat, semua melintasi itu dengan syafaat, dengan bantuan Allah Ta'ala. Dengan bantuan Allah mengikut bagaimana amalan kita di dunia. Baik. Jadi tuan-tuan, itulah yang dapat kita bincangkan, kita teliti berkaitan dengan cerita Al-Mahsyar. Akan datang kita akan masuk dua tajuk yang terakhir, tajuk yang menggerunkan dan menyeronokkan, iaitu kisah tentang neraka, dan neraka pun panjang juga. Yang kedua, kisah tentang surga. Dan kedua-duanya Allah jadikan sebagai habuan terbesar. Kalau untuk orang beriman, kalau cerita tentang syurga dia tak tertarik, makna tak ada dah cerita lain yang lebih hebat daripada syurga. Nak bagi dia tertarik, dia akan tertarik. Begitu juga kalau cerita tentang neraka, orang tu tak rasa apa, sebenarnya tidak ada dah cerita yang lebih menakutkan lebih daripada neraka. Makna peringatan terbesar untuk orang neraka adalah cerita neraka. Dan motivasi yang terbaik untuk orang beriman adalah cerita tentang surga. Yang itu akan datang insya-Allah. Baik. Saya buka lah kalau ada perbincangan, soalan yang berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Setakat apa yang saya rujuk dan saya dengar juga rakaman terang-terangan berkaitan, sirat itu merujuk kepada jisir sebenarnya, sama.
Cuma di padang mahsyar ni ada dua hadis seolah-olah mengisyaratkan ada dua jizya, dua jambatan. Pertama, sebelum permulaan mahsyar. Yang kedua, sebelum kita sampai ke syurga. Ada satu hadis, bila kita tengok hadis tersebut, apabila musnah alam ini, maka ada orang tanya Rasulullah, di mana manusia ketika itu? Maka Nabi kata, fi zulumat tahtal jisr atau kama qala, dalam kegelapan bawah jambatan. Kita pun tak tahu hakikat itu. Sebab itulah tuan-tuan mungkin pernah mendengar seorang penceramah yang terkenal, dia keluarkan satu kenyataan. Dia kata, yang kata jisr itu bukan di akhir mahsyar, tetapi di awal-awal mahsyar. Jadi dia agak terkeliru dengan dalil yang dia jumpa. Sebab kalau kita kumpulkan dalil-dalil berkaitan jisr ni, seolah-olah ada dua keadaan itu. Dan wallahu a'lam, saya belum berjumpa, mungkin ada yang menyebut perkataan sirat itu. Jadi digunakan perkataan jisr tersebut. Kalau jumpa saya akan maklumkan kemudian. Tapi sirat itu merujuk kepada jisr. Wallah. Dalam hadis tidak diperincikan apa yang telah dilakukan oleh umat Muhammad sehingga mereka tak boleh minum dari kolam Al-Kautsar. Namun kalau kita kumpulkan dalil yang ada, pertama, berkemungkinan pada mereka itu tidak ada tanda yang melayakkan mereka sebagai umat Muhammad, maknanya anggota wuduk yang bercahaya tadi. Yang kedua, disebut juga sebagai huraian sahaja oleh para ulama, amalan syirik ataupun kesesatan yang mereka buat merosakkan akidah mereka. Kesesatan syirik itu. Jadi kesesatan syirik itu menafikan mereka untuk juga minum. Sebarang amalan yang membawa kepada kesesatan itu menyebabkan terhalang orang itu minum daripada kolam Al-Kautsar. Hadis tersebut tidak ada pendetilan. Jadi kita sebolehnya mungkin, bukan sekadar kesesatan, kemungkaran pun kita jangan buat. Takut-takut. Dengan sebab kemungkaran juga tak mustahil terhalang kita daripada dapat minum daripada kolam Al-Kautsar. Sebab dia satu kemuliaan. Kemuliaan kepada orang-orang yang terpilih sebelum masuk dalam syurga. Jadi pastinya benda kemuliaan ini diberikan kepada orang yang betul-betul layak sahaja untuk kurniaan anugerah tersebut. Jadi kita cuba elak hatta dalam perkara munkar sekalipun, apatah lagi perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah. Sebab ramai orang dia dakwa dia umat Muhammad, dalam keadaan dia lakukan perkara-perkara yang merosakkan akidah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan terus bulan besar. Statement itu terlalu umum dan dia bukan menunjukkan tempoh masa. Sebab kalau kita terus masuk, saya tak bersetuju. Sebab kita dah rujuk beberapa hadis di awal perbincangan tentang mahsyar. Sebelum manusia boleh masuk syurga ataupun diumbar dalam neraka, dia akan berlaku peristiwa dipanggil Asy-Syafa'atul Uzma, syafaat yang terbesar. Kita dah baca dah hadis tu. Sebelum syafaat terbesar itu, manusia terus berada di mahsyar, menunggu sahaja apa yang bakal berlaku. Dalam keadaan menunggu itu, ya, keadaan manusia pelbagai-bagai. Yang soleh dia ada tempat menunggu yang istimewa, keadaan yang istimewa. Tapi bagi orang derhaka, dia ada bentuk penghinaan yang layak dengan dia semasa menunggu. Dan dalam satu riwayat yang sahih juga, menunggu dalam satu jangka masa fi yaumin seperti 50,000 sana, 50,000 tahun lamanya menunggu itu sebelum diadili. Ada itu kan ada riwayat yang sahih. Cuma angka 50,000 tahun itu ulama bahas pula, adakah memang tepat 50,000 tahun ataupun sekadar nak bagi gambaran lama.
tempohnya. Dan ada pula ulama bahas 50,000 tahun itu bagi orang yang terseksa di padang mahsyar. Bukan kena azab tak, dia dibangkitkan dalam keadaan kehinaan sesuai dengan maksiat yang dibuat. Dia berasa susah itu sampaikan dia merasakan tempoh itu seperti 50,000 tahun lama. Bagi orang soleh, dapat tempat istimewa, tempat rehat istimewa, keadaan pun baik. Macam kita lah yang kata makan, dia subjektif. Kita gembira 1 jam tu rasa macam 1 minit. Bagi orang yang sengsara, 1 minit tu dia rasa macam 1 jam. Nak lepas 1 saat tu, 60 saat dia rasa begitu lama. Tapi bergembira, hari cuti 1 Ahad ni dia rasa sat je. Esok nak kena kerja. My time yang kerja rasa lambat nak habis. Pukul 4.30, pukul 5. Jadi dia subjektif. Jadi ada ulama kata boleh jadi pelbagai tafsiran, cuma nak terus masuk tu rasanya macam tak kena dengan dalil-dalil yang sedia ada. Dia akan berlaku syafaat terbesar Nabi SAW. Dengan syafaat Nabi itu yang terbesar, barulah bermulanya hisab. Ketika itu golongan yang tanpa hisab dia akan terus. Manakala yang lain dia akan tersangkut di situ, atau ahli neraka sekalipun. Lepas tu barulah proses yang seterusnya. Kita dah bincang sebelumnya. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Bahasan tu agak panjang. Beginilah, dia bila orang tu hidup, yang tu tak ada khilaf lah. Bila kita jumpa, kita minta Syekh tu tolong doakan pada kita. Kita bukan minta dengan Syekh tu, kita suruh Syekh tu doakan untuk kita. Dia minta pada Allah. Yang tu tak salah. Malah pada zaman Rasulullah pun, ketika sahabat nak bermusafir, Nabi sebut jangan lupa doa kami dalam permusafiran kamu. Nabi pun minta sahabat mendoakan ke atas baginda. Baik, masa hidup lah. Bila mati itu satu isu. Bila mati, boleh tak kita bertabarruk dengan kemuliaan Syekh ini supaya kita peroleh sesuatu. Kita bukan minta dengan Syekh tu. Kalau minta dengan Syekh tu, ni lagi berat. Lagi berat. Malah kita pergi, wahai Syekh, aku berhajat sekian-sekian, maka wahai Syekh, kabulkan permintaan aku. Itu syirik, hurafa. Bertabarruk ni maknanya dia pergi, ya Allah, dengan berkat orang soleh yang ada dalam kubur ini, ya Allah, maka ya Allah berilah aku sekian-sekian. Dia minta pada Allah bertabarruk yang kira. Kalau kita tengok pandangan jumhur ni ke arah mengharuskan, dan segolongan lagi mengharamkan. Jadi kita, sebab dia masalah saduz zara'i, dia nak sekat perkara-perkara yang lebih besar. Bila kita buka terlalu luas pintu itu, kita bimbang. Dia mula-mula macam kita pernah dengarkan berhala namanya apa yang disembah oleh kaum Nuh tu, Yasu'a, apa 3 nama tu, Nasar, apa 3 ni lelaki soleh. Lelaki soleh yang meninggal dunia, dan mereka nak ingat lelaki soleh ni. Mereka kata baik kita buat satu patung supaya nak bagi kita inspirasi, supaya kita kuat beribadah. Jadi macam mereka ni, peringkat awal. Lalu buatlah patung yang tiga nama ini, lalu letak dalam rumah sebagai nak bagi motivasi, semangat beramal. Bila benar tu, generasi yang kedua tidak dah, dia meletakkan kemuliaan. Sampai generasi seterusnya dia menyembah patung tersebut sebagai Tuhan. Jadi dia, bila kita buka pintu tu terlalu luas, dibimbangi orang jahil, tanpa bimbingan pula, dia akan pergi ke arah mempercayai kubur ni ada karamah. Kalau tak pergi kat kubur ni, tak dapat apa yang kita hadapi. Ada orang siap mandikan anak di tepi kubur kan? Kubur Syekh tu, anak dia sakit, orang petua pergi mandi anak kat kubur. Tu lagi menyalahi adab kita dalam kubur. Kita tak tahulah kalau Syekh tu hidup bagaimana kan? Tak beradab langsung. Macam mana kita nak kata perkara yang menyalahi akhlak adab itu ianya baik di sudut pandangan syarak? Jadi kita balik pada isu itu, memang ada 2 pandangan di situ. Yang berlebihan pun kita tak mau, tapi tak salah ketika kita ziarah, kita mendoakan kepada
pemilik kubur tersebut, dan kita minta pada Allah supaya dijadikan seperti yang ada depan kita itu. Dipanggil tabarrukan lah, tabarruk. Tapi itulah kena berhati-hati. Dia tengok pula ustaz-ustaz berpi, lagi yang jahil datang, dia minta terus kepada si mati itu. Yang tu yang dibimbangi, perlu kepada bimbingan. Itu hilang. Allah tabarrukan, bukan kita minta, wahai syekh sekian-sekian, tolonglah minta doa pada Allah. Tak, dia dah meninggal dunia, dia ada alam dia khusus. Kita nak bertabarruk dengan kemuliaan syekh ni, supaya Allah Ta'ala berikan kita apa dengan keberkatan kemuliaan syekh tersebut. Wallahu a'lam. Perkara khilafiyah itu tak payahlah kita besarkan. Cuma yang jelas syirik dan mungkarnya yang itu kita cegah. Sebab dalam kaedah menyebut tidak dicegah kemungkaran yang diperbedakan, diperselisihkan di kalangan ulama, tapi yang dicegah itu kemungkaran yang disepakati kemungkarannya. Perkara khilaf di kalangan para ulama yang mustahil, muktabar, kita berlapang dada. Nak buat-buat, tak mau buat sudah. Tapi perkara yang jelas disepakati mungkarnya sampai tahap khurafat, syirik, maka yang itu wajib mencegah kemungkaran. Wallah. Mudah-mudahan insya-Allah perbincangan kita ini ada manfaatnya untuk kita semua, insya-Allah. Kuliah yang akan datang kita masuk tajuk yang kedua terakhir, iaitu tentang an-nar ataupun neraka. Wallahu a'lam. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah ta'ala li wa lakum. Wabillahil hidayah wat taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika